Bertemu kembali dalam Niaga Awal ini, kita masih lagi dalam perbincangan mengenai isu keterjaminan makanan dan pada 2024 bekalan makanan asas secara global dijangka mengalami tekanan disebabkan cuaca kering, sekatan ekspor serta mandat biofuel yang lebih tinggi. Harga makanan tinggi sejak beberapa tahun ini telah mendorong petani di seluruh dunia untuk menanam lebih banyak bijirin dan bijian, namun pengguna dijangka menghadapi bekalan yang lebih terhad sehingga tahun 2024 disebabkan fenomena El Nino. Selepas beberapa tahun, harga gandum jagung dan kacang soya global telah mencatatkan keuntungan yang kukuh dan dijangka mengalami kerugian pada 2023 akibat penurunan kesesakan di Laut Hitam, Black Sea bottleneck serta kebimbangan mengenai kemelisitan global. Bagaimanapun, harga masih rentan terhadap kejutan bekalan dan inflasi makanan pada tahun baru menurut analisis dan pedagang. Ketika ini, kita nak lihat bagaimana ketidakjaminan makanan memberi impak kepada inflasi makanan Malaysia. Jadi bersama dengan saya dalam talian ialah pengasas Center of Excellence for High Value Crops, Yusof Ishak. Selamat pagi, Yusof. Selamat pagi, Yusof. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Nabila. Baik, boleh kongsikan, kita tahu ada fenomena jangkaan fenomena cuaca El Nino pada tahun depan yang membawa kekeringan ke sebahagian besar Asia tahun ini. Jadi mungkin boleh kongsikan meletakkan risiko bekalan beras, gandum, minyak sawit dan produk ladang lain di beberapa pertanian terkemuka dunia dan pengeksport dan pengimport juga, bagaimana fenomena cuaca El Nino boleh memberi kesan kepada bekalan-bekalan ini dan juga di Malaysia khususnya. Firstly, bila kita kita dapat awal katakanlah maklum balas tentang berlakunya El Nino ataupun climate change ni, satu benda yang baik lah. Jadi saya rasa pihak kerajaan pun fully aware dan dia orang pun dah rasanya dah ada plan pelbagai rancangan untuk overcome dah tu. Katalah dia tentu akan berlaku sedikit gangguan bekalan. Tetapi bila kita dapat jangkakan ada gangguan bekalan, jadi saya nampak kerajaan sekarang pun telah berusaha membuat langkah-langkah dan rancangan-rancangan lah untuk memastikan jika berlaku gangguan pun gangguan tu tidak memberi kesan yang besar. Dia ada kesan tapi dia sangat minima. Kerana bila kita jangka, biasanya kita dah ambil langkah-langkah untuk mengawal kesan terhadap katalah kekurangan hasil daripada El Nino tersebut. Tapi penting untuk kita tahu ialah makanan ruji kita, padi lah ataupun akhirnya beras. Adakah kemungkinan pengurangan hasil padi kat Malaysia disebabkan keadaan tanam yang kering dan juga pengecilan takungan air? Bagaimana, Yusof? Infrastruktur kita dah bina daripada tahun, kalau kita ambil di MADA lah, yang kita kata Rice Bowl of Malaysia ni, MADA lah. MADA ni kita bina tahun 70-an. Tapi over the years, sepanjang masa kita ada je sentiasa kita beri peruntukan kepada MADA, kerajaan beri peruntukan MADA untuk tambah baik infrastruktur tersebut. Saya ingat 8 tahun ada je 1 bilion, 3 bilion, 500 juta setahun. Setiap rancangan Malaysia tu ada je allocation untuk sistem-sistem kita upgrading kita punya sistem pengairan. Kalau siapa yang diperlis, saya rasa dia akan nampak kerja-kerja penambakan lampangan timah tasuk. Kalau siapa-siapa di Kedah, biasanya dia boleh nampak juga infrastruktur Haning, Pedu di Naik Taraf, di Bukit Merah, di Perak, ampangan Bukit Merah pun sentiasa sekarang pun berlaku kerja-kerja penambahbaikan. Jadi kerja-kerja untuk memastikan kata disruptif tu, gangguan akibat climate change tu berlaku, dan kita lihat juga Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan pun start engage dengan industri yang biasa dengan tanam padi air laut. Jadi perkembangan tu dia membantulah dalam kita mengendalikan jangkaan krisis-krisis ataupun jangkaan gangguan bekalan yang kita menepani ni lah. Jadi itu perkara yang saya rasa rakyat Malaysia kena ambil maklum, supaya bila jadi gangguan kecil, jadi dia tahu kata terkawal dan tidak panik. Kadang-kadang tu panik tu yang menyebabkan kata kesan dia lagi teruk daripada yang krisis yang kecil tadi tu. Itu kalau Jadi daripada mungkin segi
bak kata Yusof tadi mungkin tidak memberikan gangguan yang besar untuk bekalan padi kita. Mungkin kita dah boleh hembus nafas lega lah. Tapi mungkin antara kebimbangan lain adalah dari segi harga. Bagaimana kenaikan harga beras di peringkat global terutama setelah pengurangan bekalan akibat El Nino ini boleh memberi kesan kepada inflasi harga beras di Malaysia, dan apa langkah-langkah segera yang boleh kita ambil ataupun Malaysia perlu ambil untuk mengekalkan bekalan harga beras yang stabil dalam pasaran tempatan? Daripada segi pemerhatian saya, kajian saya ni, kita ada satu isu tentang harga beras di Malaysia ni. Harga beras kita terlampau rendah kepada petani, walaupun ada sedikit 500 bantuan daripada kerajaan, dia top up kepada harga belian beras tu. Tapi again dia masih rendah berbanding dengan negara jiran. Jadi menyebabkan katalah industri itu dia tak appealing, dia tak dapat menarik minat budak muda pun, orang muda nak pergi menceburi bidang pertanian. Kita kena ambil maklum juga, petani kita mempunyai pelot kebun yang kecil. Kalau sawah tu kecil sangatlah. Kalau kita kata pelot petani di Malaysia ni on average lebih kurang dalam 1.4 1.6 hektar. Average dia berbanding dengan Australia, dia satu petani dia 400 hektar. Jadi beza sangat besar. Jadi kos menyediakan sawah tadi itu, pasal dia tak ada economic scale, dia tinggi. Tapi benda yang sama juga berlaku di Thailand dengan di Indonesia. Tapi bagaimana Thailand boleh manage makanan kepada 70 million penduduk dia, Indonesia 200 lebih million penduduk dia, dan dia orang cukup untuk bekalan makanan. Tapi kita ada 32 million, kawasan yang luas, tapi oleh kerana harga yang diambil di pesawah tu dia agak rendah berbanding dengan negara jiran. Jadi negara jiran kita, petani dia agak mendapat pulangan yang baik atas usaha dia per ekar tadi. Di Malaysia ni hasil dalam bentuk ringgit tadi tu rendah. Pasal tu kalau kita tengok petani kita masih lagi struggle kehidupan dia. Jadi rakyat Malaysia sebenarnya, kalau kita nak membantu overcome isu food security, dalam juga kita juga ada juga sedikit nak membantu usaha-usaha untuk mengurangkan kadar kemiskinan. Kemiskinan memang ramai duduk dalam bidang pertanian. Jadi kita kena ambil maklum juga dalam masa 2-3 tahun ke depan ni, kita dah tak boleh juga nak mengharapkan kata beban kepada petani tadi tu dengan harga RM1.80 termasuk subsidi 500 kepada petani tadi tu per tan tu, kita kena bersedia untuk membeli harga padi di sawah dengan harga RM2.50, RM2.80, supaya petani kita ni setaraf pendapatan dia dengan petani di Thailand dan di Indonesia. Jadi dengan peningkatan belian harga padi setanding dengan negara jiran tadi, dia akan menarik lebih ramai orang muda, pemuda-pemuda ni belia untuk menceburi bidang penanaman padi. Jadi sekarang ni hasil pasal tidak memberangsangkan. Jadi kebanyakan mereka lebih baik lagi baik jadi menceburi dalam bidang gig ekonomi, jadi rider hantar makanan lagi baik, jadi Grab driver pun lagi baik daripada pergi tanam padi. Jadi pasal pendapatan dia tak setimpal. Itu yang kita ni. Jadinya untuk memastikan kata sumber kita cukup, kita juga kena memberi industri itu satu benda yang appealing kepada orang yang nak mencuburi bidang tu. Betul, sudah tentu isu bekalan makanan, terutama bekalan beras lah, membimbangkan seluruh rakyat Malaysia, dan sudah tentu kerjasama semua pihak diperlukan untuk menjamin keterjaminan makanan ini. Jadi terima kasih diucapkan kepada Encik Yusof Ishak, pengasas Center of Excellence for High Value Crops.